Ini bersama dengan Datuk M. Nasir dan sekarang kita bersama dengan seorang artis yang menjadikan Datuk M. Nasir sebagai sumber inspirasinya. Tak lain tak bukan. Lok, apa khabar? Assalamualaikum. Salam. Sihat ya? Sihat. Okey. Tengok orang yang minat Datuk ni macam Datuk juga. Itulah gayanya. Lebih kurang juga. Okey, nak tanya juga dari sudut apa sebenarnya yang Lok betul-betul minat pada Datuk M. Nasir? Saya jadikan Datuk inspirasi dari segi penulisannya, penulisan beliau. Ya. Terutamanya dari zaman Kembara. Memang peminat setia, memang mengikuti daripada awal lagi lah. Tak, sebab saya memang Datuk pun memang jurucakap untuk generasi X ataupun generasi saya. Dan saya membesar pun dengan, kalau saya pergi sekolah dulu semua, kalau dengar dalam bas mesti lagu-lagu Datuk. Tak kisah yang dibagi kat orang ataupun lagu beliau sendiri macam Mustika semua. Ingat lagi tak bila kali pertama bersemuka dengan Datuk? Saya ingat masa saya dalam kumpulan Butterfingers dulu. Okey. Saya AIM. Waktu tu perasaan macam mana? AIM Waktu tu rasa macam mana? Datuk dengar. Terkesima. Tapi saya cakap kat Datuk, saya nak cover satu lagu beliau. Okey, itu conversation pertama lah. Saya cakap Datuk, saya nak cover lagu Gerhana. Gerhana. Datuk macam, okey kita tengok dulu. Oh, gaya tu. Datuk pun tak ingat Itu first time saya tanya dia. First time. Okey, hasil karya Datuk M. Nasir memberi sedikit sebanyak efek kepada hasil karya monolog sendiri. Apa komen monolog? Dari segi terutama dari segi lirik dan juga injeksi macam elemen-elemen Nusantara yang Datuk inject dalam lagu-lagu beliau kan. Macam Datuk cakap tadi lagu Datuk pop, jadi Datuk fuse kan elemen tu semua. Jadi benda-benda macam tu yang macam menginspirasikan saya untuk lagi buat benda macam tu lah. Benda yang sebabnya saya pun suka juga letak benda-benda elemen-elemen Nusantara. Betul. Dan elemen-elemen yang pada saya kita punya dalam lagu yang pop atau rock. Jangan hilang lah, K-pop boleh kekalkan. Ataupun dan juga macam dari segi lirik pun kan, macam lagu-lagu Sesak di Kuala Lumpur, angle Datuk kan. Macam ya. Okey, Lok, sebagai salah seorang peminat pada Datuk M. Nasir, kalaulah saya kata kalaulah tiba-tiba Datuk M. Nasir memberikan kenyataan bahawa okeylah dah sampai masanya untuk saya bersara, saya tidak akan menulis lagi, tidak akan menyanyi lagi, so apa agaknya? Peminat Sebagai seorang peminat, apa yang Lok rasa? Saya rasa Datuk punya suka lah. Dia Datuk M. Nasir kan. Jadi terpulang pada beliau. Kan. Jadi sebab pada saya pun beliau dah karang lebih daripada 100. Lebih lah kan. Beribu. Sampai Ingat sekarang. Datuk Berapa agaknya, berapa karya? Anggaran. Ramai yang nak tahu juga ni. Tahu, tapi 1000 lebih. 1000 lebih. 1000 lebih. Wow. Banyak tu. Kita nak mengocak. Saya suka ni M. Nasir Phoenix Bangkit dari Abu. Ni album Phoenix Bangkit dari Abu, antara lagu-lagu yang dimuatkan memang menarik. Dan tanya monolog tentang M. Nasir, ada era kenaikan M. Nasir. Kita ada Kembara, Canggung Mandonan, Apokalips, Phoenix Bangkit. Apokalips pun saya suka. Mana satu yang menjadi kegemaran? Apokalips. Masa saya sebenarnya untuk terus terang saya dibesarkan dengan Apokalips. Time tu kan, time Datuk dah keluar daripada Kembara. Tapi sekarang ni saya lebih ke arah Kembara. Saya macam nak study Datuk punya works kan. Macam time tu macam Hati Mas. Ini asyik kita je tanya Lok dengan M. Nasir kan. Okey, kita bagi peluang Lok untuk tanya Datuk M. Nasir apa agaknya soalan yang nak ditanya pada Datuk? Bagi peluang. Macam mana maksudnya? Ada apa-apa tak nak tanya kepada Datuk M. Nasir? Mungkin skill ke apa-apa sajalah. Cakap apa? Tak tanya apa tu kan Datuk? Okey, Datuk rasa bila buat lirik kan, macam lagu-lagu awal Datuk kan, macam mana penerimaan orang Malaysia terhadap benda tu masa tu Ketika itu. macam lagu-lagu Senandung, Balada Osman Tikus, lirik yang ke arah tu lah, bukannya lirik yang macam cintaku pasrah, aku menunggu. Betul, Apa perasaan ketika Datuk masa tu lah, penerimaan orang masa tu? Pertama, masa tu kita muda. Kalau istilah sekarang ni, kita belasah je. Betul. Masa tu apa mencuba ke ataupun bagi je Datuk? Tak ada, kita memang ada satu jiwa untuk membuat sesuatu yang lain.
lain. Kemudian ada muda dan jiwa berontak tu ada. Dan kita memang minat muzik macam itu. Jadi kita buat. Sekarang Lain ni tu kita best. Ayat lain tu. Ayat lain, tu itu yang penting. kita Ayat memandang Datuk M. Nasir sebagai inspirasi dan siapa inspirasi Datuk dalam Itu berkarya? dia. Saya pun nak tanya siapa yang banyak memberi motivasi pada Datuk sehingga boleh bertahan sampai hari ini. Ramai. Bukan Antaranya? saja orang yang dalam bidang muzik, tapi dalam bidang-bidang lain. Seperti pelukis, pengukir, apa semua kan. Ramai. Dan antara orang-orang keliling saya juga, kawan-kawan saya yang bukan nak boleh katakan orang-orang yang bijak pandai, tak ada. Tapi mereka just bagi saya inspirasi. Bagi saya inspirasi. Tapi saya banyak menonton filem lah, itu saja. Menonton filem? Banyak menonton. Jadi Filem yang paling Datuk suka sekali? Apa filem? Nak tahu juga ni, ramai yang tahu. filem saya. Alang-alang Datuk dah suka tengok filem. Itulah nak tahu ni filem apa ni? Filem yang saya suka sekali kan. Banyak filem yang saya suka lah. Tapi antara, saya tak boleh cakap yang paling saya suka lah. Antaranya macam Godfather apa semua tu lah kan. Okey. Itu antara. Boleh tambah sikit tak? Banyak. Sila. Tak, saya nak cakap yang antara yang buat saya nak analisa balik lagu-lagu lama Datuk sebab satu lagu ni lah tajuk dia Keroncong Untuk Ana. Jadi lagu tu dia ada pakai macam gamelan ni skill kan. Betul. Jadi, sebab saya belajar pasal gamelan ni skill dan saya pun nak buat lagu dengan gamelan ni skill dulu lah. Lepas tu saya terdengar lagu Keroncong Untuk Ana, saya macam Datuk dah buat dulu lah. Okey, hasil daripada lagu-lagu ciptaan Datuk dengan lirik-liriknya yang puitis kan. Ada orang yang mudah faham, ada orang tak mudah faham. Adakah boleh dijadikan sebagai satu, orang kata tu, kajian lah macam Lok kata Baharujukan. tadi. Baharujukan. Sebab saya pun suka buat lirik yang macam tu. Pada saya lagi lirik macam tu mencabar minda kan, dan saya suka macam tu. Dan bila dengar lagu Datuk M. Nasir pun yang mencabar kan, dia punya lirik bukan lirik yang macam saya cakap tadi Bukan yang bukan ringan-ringan lah. mengharap ke apa kan. Jadi saya Luar rasa biasa. itu satu mungkin ada orang tak suka. Ya. Tapi ada juga orang yang suka. Jadi Okey, ni ada satu soalan yang ada relate, ada kaitan Zalina juga. Munawar kata apa tu? Datuk, tak ada keinginan untuk mengadakan bengkel ataupun akademi seni seperti penulisan lirik ataupun muzik bagi anak-anak bangsa kita? Rasanya sambutan mesti menggalakkan daripada Betul. Zalina Munawar. Setuju. Apa kata Datuk? Ada perancangan tak Datuk? Ada juga orang tu, tapi kadang-kadang bengkel ni kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi. Ada rancangan buat macam itu. InsyaAllah lah. InsyaAllah. InsyaAllah akan datang. Lok sendiri ada sekolah, Lok? Ada sekolah apa? ada. Ada sekolah? Sekolah macam mana tu? Sekolah Baru Kuala Lumpur saya namakan lah. Sekolah baru Kuala Lumpur. Kuala Saya nak Lumpur, mendidik pemikiran baru dalam muzik ya. Okey. Boleh ceritakan tak sikit tentang Sekolah Baru Kuala Lumpur? Saya sekarang ni masih kecil. Dia sekolah baru tu kira macam lebih kurang macam satu pergerakan untuk dalam belajar muzik, tapi dengan objektif untuk menjana pemikiran baru dalam mereka muzik lah. Muzik, seni lagu, mungkin muzik tu pun subjektif kan. Mungkin just pergi dengan gitar tong ataupun mungkin sampai ke orkestra. Tapi betul lah, saya macam pelajar-pelajar di Jepun mengambil filem Tan Sri P. Ramlee sebagai rujukan ketika mereka belajar. Oh, itu dah banyak kan. Mungkin hasil ciptaan Datuk M. Nasir juga boleh dikatakan. Kita orang pun ada analisa lagu Datuk. Macam saya cakap tadi lah, macam bila saya terangkan kat budak-budak pun kan, saya cakap macam lagu Keroncong Mana dia ada pakai skill gamelan. Ataupun lagu terbaru Datuk yang Bagai Sakti dengan Siti Nurhaliza tu pun ada. Ya. Unsur-unsur gamelan juga kan. Skill Jadi gamelan. fusion tu antara analisa kami lah kan. Selain daripada lagu Tan Sri P. Ramlee, lagu lain-lain. Yap. Banyak lagi komposer. Okey, producer kita ada memilih seorang lagi rakan kita di Facebook ya. Nama AJ, macam awak silakan. juga, Lok. Amix Lockman. Man. Boy. Apa maksud Lokman Awan tu Nano nama dia. sebenarnya, Datuk M. Nasir? Dia tanya Datuk. Tak tahulah media kita ni dah sampai pada pendengaran orang. Sebanyak dah terangkan perkara ni, tapi nak terangkan lagi. Nak tahu lagi, dia nak tahu juga. Okey. Just
Tengok kamus lah. Tengok kamus ada awan nano. Apa yang terbaik tu? Tengok kamu sendiri. Dah, bila Awan yang pecah-pecah, awan yang berselera. awan selera. Bila Datuk cakap macam ni, at least bila kita buka buku, jadi banyak jugalah bahan-bahan yang kita boleh ilmu pelajari pengetahuan. kan. Itu dia maksud awan nano. Ya, itu sebagai pelambangan kepada kehidupan aja. Yap. Okey, kita berehat sekejap je dengan Datuk dan juga Lok sebab sekarang kita nak bagi tahu jawapan untuk cerita. Ada 3 pantun yang kami berikan daripada awal pagi masuk pertengahan dan juga bersama dengan Datuk dan juga Lok juga kita bagi satu pantun. Dan sekarang ni kita akan bagi tahu apakah jawapannya untuk ceteka. Okey, ini Oh. dia adalah obor. Okey, tapi lebih kurang macam awan jugalah. Nak menang juga. Tak, saya nak baca balik lah dia punya pantun-pantun tadi tu. Okey. Ini pantun-pantun dia tadi. Anak kecil jalan tersipu mencela di tepi mahu bersembang. Sekali pandang macam lampu, 2 kali pandang payung berkembang. Okey. Betul lah. Okey. Betul. Ekspedisi jelajah kampung terpencil, penduduknya pula gagah perkasa. Mangsanya hanya yang kecil-kecil. Penyu pula sebagai pemangsa. Penyu makan obor. Okey. Okey, next. Lagu Cinta Sayang Menyayang dinyanyikan oleh gadis desa. Geraknya melayang-layang. Terkena sengatannya sangat berbisa. Setuju. Okey, sedikit fakta tentang obor-obor, ampai-ampai ataupun nama saintifiknya. Aduh, susah nak sebut ni. Nigeria Siphozoa. Tak apalah, boleh lah. Boleh Aurelia. Amboi, sedap. Aurelia. Organnya mempunyai tisu khas. Beberapa spesies tinggal di air tawar seperti hydrozone ataupun hydromeduses. Wow. Spesies filem Sindaria dalam kategori Scyphozoa. Banyak bahasa saintifik lah. Boleh lah. Baik, nampak gaya. Okey, Bahasa kami nak Latin tu ucapkan. dinamakan bahasa saintifik. Bahasa Latin tu bahasa saintifik. Kenapa? Datuk tanya kita lah. Kita lah. Saya nak jawab tapi masa dah. Saya cuma tanya kenapa mereka brandkan kalau bahasa Latin tu saintifik. Kenapa tak? Datuk tahu jawapannya? Tak ada, saya cakap itu ada pertanyaan kebiasaan dunia ni. Ada pertanyaan mengapa di Susah situ. nak sebut kan jadi bahasa saintifik kan. Ini Okey. tidak adil, tidak adil. Okey. Kita Terima akan kasih bersama kepada lagi. Lauk dan juga Datuk Nasir untuk segmen inspirasi personality kerana banyak memberikan orang kata kita semangat dan Betul. juga terus orang kata memberi inspirasi untuk berkarya sebenarnya. Komen-komen di Facebook kita penuh dengan peminat-peminat Datuk M. Nasir dan juga peminat-peminat Lok sendiri. Terima kasih Betul. sekali lagi kerana sudi bersama dengan kami dan terima kasih kepada anda yang menonton kami seawal jam 8 hinggalah ke saat ini. Oh, besok ada lagi. Tapi besok saya tak ada. Oh, Besok saya kena berbasikal. wah, Besok kita ada pengganti saya. Kalau saya AG, besok ada AR AR Badul. Bukan AJ. dengan Mak Dara. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Jumpa lagi, bye-bye.